لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنهيك وانصرنا وإنا من الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسند تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan demikian lagi air yang berubah banyak dengan benda yang suci, yang mujawir, yaitu yang dapat diceraikan daripada air, seperti berubah dengan masuk ke dalam air itu gaharu dan kapur yang keras atau lainnya. Dan demikian lagi air yang berubah. Demikian lagi, yakni seperti air yang berubah yang sedikit dengan yang suci yang lagi akan datang. Dan demikian lagi seperti air yang berubah yang sedikit, yang suci dengan yang suci yang lagi akan datang. Demikian lagi maknanya masuk di dalam bagai air mutlak juga. Maknanya dipanggil air mutlak juga. Apabila sebut kata air mutlak itu, boleh kita menyuci akan hadas dan menyucikan najis. Boleh kita guna untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Air mutlak itu ialah suci pada dirinya serta boleh menyucikan yang lain. Dan demikian lagi air yang berubah. Sebut kata berubah air di sini yang berubah oleh mana-mana satu daripada tiga sifatnya. Berubah, sebut kata air, maksud dengan kata air yang berubah, yakni berubah pada mana-mana satu daripada tiga sifat. Yang mana tiga sifat airnya ialah warnanya, rasaannya dan baunya. Itulah kalau sebut katanya berubah. Air yang berubah, yakni berubah pada mana-mana satu atau berubah kesemuanya daripada tiga. Jadi air kalau berubah pada tiga perkara itulah, artinya berubah pada mana-mana satu daripada tiga perkara. Rasaan dia, warna dia dan baunya. Dan demikian lagi air yang berubah tu banyak. Jadi perubahan dia tu berubah daripada asal dia tu berubah banyak. Berubah tu jadi berubah yang banyak, jadi kuat perubahan dia. Tapi berubah dianya dengan benda, dengan sebab benda yang suci. Dengan sebab benda yang suci. Benda yang suci mana benda yang bukan najis. Benda yang suci maknanya benda yang bukan najis. Bukan suci lawan kotor, bukan. Bukan suci lawan najis. Yang mujawir.
Yang mujawir, yakni benda yang masuk dalam air itu benda suci, lagi pulanya mujawir. Kemudian apa maksud dengan kata mujawir? Iaitu mujawir yang dapat diceraikan daripada air. Yang dapat diceraikan, diasingkan, dibuangkan. Yang dapat dicerai, diasingkan, dibuangkan daripada air. Jadi itu dia panggil mujawir. Dia benda yang masuk dalam air ini ada dua benda. Benda yang masuk dalam air ada dua jenis, dua benda. Satunya mujawir dia panggil. Yang keduanya mukhalid. Kalau mujawir ni, kalau kita nak buang dia daripada air boleh. Kita nak asingkan dia daripada air boleh. Seperti air, apabila masuk daun masalan dalam air, maka daun tu kalau kita nak buang boleh lah. Sebab daun masalan artinya batu masalan. Batu apabila masuk dalam air, kalau kita nak buang batu sahaja tu boleh. Itu dikatakan mujawir. Begitu juga apa dia? Lilin ke masalan, lilin yang panas, apabila kita memanaskan lilin, maka kita titikkan lilin itu masuk ke dalam air. Apabila masuk ke dalam air itu, air yang tidak panas, maka lilin itu akan jadi beku. Apabila lilin itu jadi beku, maknanya kita boleh asingkan akan lilin itu daripada air. Kita boleh buangkan lilin yang beku itu daripada air. Maka itu dikatakan mujawir. Adapun umpama serbuk-serbuk, serbuk kopi ke masalan, ataunya gula ke masalan, apabila gula dia masuk dalam air, dia akan jadi bersdaging dengan air. Apabila gula, lebih-lebih laginya air panas, masukkan gula, kita kucar dia, maka air itu jadi manis. Jadi maknanya kita nak buangkan, nak asingkan gula daripada air itu dah tak boleh. Maka gula tu dia panggil mukhalid. Dia panggil mukhalid. Begitu. Jadi mujawir tu ialah benda yang masuk dalam air. Kemudian kalau kita nak asing dia daripada air, boleh. Dia masuk dalam air, dia tak jadi bersdaging dengan air. Dia masuk dalam air, dia tak jadi bersdaging dengan air. Itu dikatakan mujawir. Jadi maknanya di sini setengah daripada jadi air mutlak juga, kita katanya adalah air kitanya, kita katanya air ada dalam beldi kita. Air yang ada dalam suatu bekas, beldi ke masalan, air itu kita dapat daripada telaga ke, daripada sungai ke, daripada laut ke, daripada mana-mana saja, daripada tempat asal dia, daripada paip ke masalan. Kemudian ada suatu benda yang mujawir, benda tu suci, masuk ke dalam air. Apabila masuk ke dalam air itu, dengan sebab benda yang basuh tu ada bau dia, maka air itu jadi berbau, berubah bauan dia. Contohnya air yang kita dulunya, dia nak minum air itu, nak bagi bau harumnya, dia ambil air satu batil, dia letakkan bunga mawar atau bunga mela. Orang dulu tu dia air dalam pasu dia letakkan bunga mawar ke atau bunga mela ke, atau daun pandang ke masalan, maka air itu jadi berbau, jadi bau bunga mawar. Jadi air itu berubah bauan dia daripada air tidak ada bau kepada ada bau mawar atau bau bunga mela.
maka artinya dia ambil daun pandang masuk ke dalam air. Satu daun pandang ia letak kat dalam selam, masuk dalam air. Tibanya air itu bau daun pandang. Maka apabila air itu berbau dengan bau daun pandang ke masalah, maka itu tak mengapa, maknanya boleh kita nak ambil wuduk. Sebab itu air mutlak lagi. Sebab daun pandang, bunga mawar, bunga melak itu dikatakan mujawir, benda suci yang mujawir. Sebab bila masa kita nak asingkan dia daripada air, boleh. Maka air yang berubah bau jadi bau daun pandang tadi, itu dikatakan air mutlak lagi. Tengok dia buat contoh. Seperti berubah dengan dimasuk ke dalam air itu gahru, kayu gahru. Gahru, kayu gahru. Kita maklum kayu gahru itu mempunyai bau, ada bau harum. Ada bau dia. Kayu gahru, ya ada bau dia. Apabila kita ambil dia, ambil kayu gahru, seketul, kayu gahru selam masuk dalam air, maka jadi tak berapa lama air itu akan berbau dengan bau garu itulah. Kalau kita hidup tu bau garu lah pada air itu, maka air itu tak masih jadi air mutlak. Dengan sebab apa? Kayu gahru itu adalah benda yang mujawid, yang suci. Begitulah. Seperti yang saya buat misal tadi tu, apa dia? Orang-orang dulu tu ambil bunga mawar, bunga melur, letak ke air, tak lama air tu bau bunga mawar lah. Maka boleh nak minum, kalau nak buat ambil wuduk pun boleh lagi. Sebab bunga mawar tu, ya, bunga mawar, bunga melur, artinya daun pandang itu adalah benda suci, lagi pulaknya mujawid. Bila masa kita nak buang, nak asingkan daripada air itu boleh. Dan kapur, dan kapur, kapur ni apa dia panggil? Bukan semin. Kapur, rasanya orang tua dulu panggil kapur barus ke. Dia tengok. Dan kapur dia mempunyai bau wangi. Yang keras. Kapur yang keras. Yang jadi sebiji-sebiji, yang jadi seketul-seketul. Dia sekarang tu kapur yang ada jual kat kedai sekarangnya. Biasanya kat kedai mamak tu ada. Kat kedai bahan-bahan ubat, akar kayu tu, kat kedai Cina tu ada jual kapur. Tapi sekarangnya kapur yang kebanyakan dijualnya kapur yang sudah dihacurkan. Jadi serbuk. Maka itu tidak boleh nak masuk. Ini maksudnya kapur yang keras, yang jadi seketul-seketul. Maka dia kapur ni ada dua. Kalau asal daripada asal dianya berseketul-seketul gitu. Sebiji-sebijinya begitu. Dia yang keras, belum dihacurkan. Maka kapur ini dia ada bau dia. Bau dia, maka apabila kapur itu masuk dalam air, maka kapur ini adalah benda suci, lagi pulaknya mujawir. Kapur yang keras. Maka tidak mengubahkan air, tidak menghilangkan air itu daripada air mutlak. Jadi air itu masih jadi air mutlak lagi. Tapi kapur tu, kalau kapur yang dikisarkan, yang jadi serbuk itu macam jadi kopi, itu tak boleh. Kalau air mutlak, air biasa dimasukkan kapur, tetapi kapur itu yang sudah dihancurkan, sudah dijadi serbuk. Apabila masuk dalam air, maka hukumnya seperti kita masukkan gula ke dalam air.
Kalau masuk sedikit, berubah sedikit, maka tak mengapa lagi. Kalau berubah banyak, maka hilanglah daripada jadi air mutlak, hanya suci pada diri, tak boleh menyucikan yang lain. Atau lainnya, lain daripada gaharu dan kapur yang keras. Lain tu macam tadilah kita kata daun pandang, bunga mawar, bunga melur, kemasalan. Ikutlah apa-apa benda yang masuk ke dalam air menyebabkan air itu jadi berubah, bau dia ke, rasaan dianya atau warna dia. Tetapi benda tu kalau kita nak buang dia daripada air, kita nak asing tu boleh. Dia suci, dia mujawir, maka tak mengapa. Itu pun ini setengah daripada air yang mutlak. Atau air yang berubah dengan tarawuh. Ini kalimah Arab ya. Atau air yang berubah dengan tarawuh. Tarawuh baca begitu. Berubah dengan tarawuh ni, berubah dengan baunya, berbaunya. Seperti air yang terukuf. Atau ada bangkai di sisi air, ditiup angin busuk ke dalam air. Ini pun air mutlak juga. Dia katanya atau air yang berubah dengan tarawuh, ini dengan berbau. Jadi bauan air itu dah berubah. Bau dianya asalnya air itu awal-awal kita ambil pada sungai, ambil daripada telaga, ambil daripada paip ke masalan, tidak ada bau. Tetapi lama kelamaan tu kita letak kat dalam botol. Biasanya setengah-setengah air yang kita beli kat kedai tu, air dalam botolnya, apabila kita buka tudungnya, kemudian kita letak kat situ, lama-lamanya dia akan bau. Bau apa kemasalan, bau nak tidak seperti awal lah. Berubah dengan sebab dia duduk dalam bekas lama-lamanya, maka jadi berubah bau dia. Maka itu tak mengapa, sebab dia berubah tu dengan sendiri dia. Tidak ada masuk sesuatu, tidak. Maka itu tak mengapa. Seperti air yang terukuf. Air yang tertutup di dalam suatu bekas. Air yang terukuf, yang tertutup di dalam suatu bekas, lama kelamaan dia berbau. Seperti air itu, kalau orang dulu tu dia tadahkan air hujan dengan tepayan, maka selepas pada tu dia tudungkan mulut tepayang itu. Kemudian lama kelamaan tu air itu jadi berbau. Asal daripada air hujan tidak ada baunya, tetapi dengan sebab dia ukuf, dengan sebab dia tudung, sebab dia tutup, lama kelamaan jadi berubah, ada baulah air itu. Maka tak mengapa, maka air itu masih jadi air mutlak lagi. Atau ada bangkai. Atau ada bangkai. Bangkai memanglah najis. Di sisi air, ini kat tepi-tepi air. Bukan masuk dalam air. Kalau bangkai masuk dalam air, bangkai itu najis, air itu jadi mutanajis. Atau ada bangkai. Contohnya, ayam mati dengan tak disembelih, masalah. Di sisi air, maknanya ada kat tepi-tepi air. Ditiup angin busuk ke dalam air. Maka dia duduk kat tepi, bangkai ada kat tepi air. Misalan kita katanya air dalam beldi, masalan. Air di dalam beldi. Air di dalam beldi, masalan. Kemudian ada bangkai yang busuk kat tepi beldi. Bukan duduk dalam beldi. Ada kat tepi beldi itu ada bangkai yang busuk.
Maka apabila puput tiup oleh angin, bau busuk bangkai itu dia kena kepada bau busuk tu, angin busuk tu dia kena kepada air dalam beldi. Jadi angin busuk sajalah, bukan diri bangkai masuk dalam air. Bau busuk tu saja dipuput oleh angin, kena kepada air. Maka lama-lamanya air itu bau busuk. Tetapi bukan kata masuk bangkai, bangkai tak masuk, bahkan bangkai ada kat tepi-tepi saja. Tetapi dipuput oleh angin, maka bau busuklah. Macam baju kita, baju kitanya biasanya kalau dalam ikon ke masalan kita makan gulai ataunya apa dia, gulai kari ke masalan, kita pakai tu gulai kari itu tak kena pun kat baju kita, tetapi apabila kita sudah makan tu bau kari itu akan lekat kat baju kita. Bukan katanya kari itu mengecik datang kena kepada baju kita, tengok tak kena pun. Tetapi bau kari lekat kat baju kita. Macam itulah. Jadi mana air apabila dia duduk dekat dengan benda busuk, maka tak lama air itu jadi busuk macam benda busuk itulah. Maka benda busuk tu walaupun najis sekalipun, dengan sebab dia tidak masuk dalam air, hanya bau saja ditiup oleh angin, kena kepada air, maka air itu masih jadi air mutlak lagi. Gitulah. Ini dia bilang-bilang benda yang air yang masih jadi air mutlak lagi. Atau air yang berubah dengan mukhalid. Atau air yang berubah tu dengan mukhalid. Dengan apa dia mukhalid, yakni tiada dapat diceraikan daripada air. Benda ni nak kalau dia dah masuk dalam air, kita nak buang dia tak boleh. Kita nak asingkan dia daripada air tak boleh. Dengan sebab dia jadi bersedaging dengan air. Itu panggil mukhalid. Kalau benda yang masuk dalam air, kita boleh asing, boleh buang dia saja daripada air, maka itu dikatakan mujawir. Itu tak sama. Benda mukhalid seperti serbuk kopi ke masalan, serbuk kuku ke masalan, katalah lain lagi. Apabila kita masukkan dalam air itu gula ke masalan, maka jadi mukhalid lah. Benda itu dikatakan mukhalid. Apabila dia masuk dalam air, dia bersedaging dengan air, kita nak asing, buang air, buang dia, asingkan dia pada air, tak boleh. Tengok, itu dikatakan mukhalid. Tengok dia katanya, atau air yang berubah dengan mukhalid. Dengan benda yang dikatakan mukhalid. Mukhalid itu ialah benda yang tiada dapat dicerai, yakni diasingkan daripada air. Tapi benda ni yang tiada terkaya bagi itu daripadanya. Yang tiada terkaya bagi itu, bagi air itu. Bagi itu ini, bagi air itu daripadanya, daripada mukhalid. Tiada terkaya maknanya tak boleh nak lepas. Tak boleh nak lepas daripada benda itu. Nak lari tak lepas. Macam mana? Seperti lumut. Lumut hijau-hijau ke dalam air itu, memanglah biasanya airnya kalau lama kelamaan ia akan berlumut. Maka lumut tu dia lumut yang apabila ada lumut kat dalam air itu, air dia jadi hijau. Dia jadi hijau. Dia jadi hijau air itu. Air dalam kolah ke masalan, apabila lama kelamaan tu kita tak guna dia, maka dia akan berlumut. Apabila jadi berlumut tu, maka air yang jernih maka berubah jadi hijau warna dia. Maka hijau tu daripada mana? Daripada lumut. Maka lumut tu kita nak asing dia daripada air tak boleh.
Kita nak asing dia tu daripada air tak boleh. Lagi pulanya air kalau lama-lama duduk dalam bekas tu ia akan berlumut. Itu maknanya nak lepas, nak lari bagi lepas daripada berlumut tu tak boleh. Dia tak paksa kita masukkan bahan-bahan untuk nak mengelakkan daripada berlumut tu, dia tak paksanya begitu. Maka itu air yang berlumut itu setengah daripada air mutlak lagi. Boleh kita nak ambil wudu dengan dia, mengangkat hadas dengan dia, boleh kita nak menyucikan najis dengan dia lagi. Sebab biasanya airnya begitulah. Ini kita nak bagi gambaran tu, kita tengok hidupan kampung atau hidupan orang dulu, dia simpankan air kat tepayan. Begitulah kita sekarang tu jadi susah nak nampak sikit lah. Sebab kita guna air paip ke semuanya. Nak guna kita buka, tak apabila selepas guna kita tutup. Jadi air tu baru setiasanya. Maka itu tak boleh kita bayangkan. Jadi orang dulu tu boleh bayanglah air berubah dengan sebab berlumut tu macam mana dia jadi. Jadi hijau air tu. Maka hijau lumut tu, jadi lumut tu dikatakan mukhalid. Jadi kita nak asingkan lumut daripada air tak boleh. Padahal lumut tu bukan bukan dia najis. Lagi pulanya macam mana kita nak buat kalau air duduk dalam tepayan lama-lama tu dia akan berlumut lah. Maka tak mengapa. Jadi masih jadi air apa dia? Air yang mutlak lagi. Atau kembang. Dan kembang. Ini seperti kembang. Kembang ialah jenis pokok yang hijau-hijau yang ada kat muka, yang ada yang hidup di atas muka air. Kalau kita tengok kat kolam-kolam tu, adalah pokok yang hijau-hijau, yang kecil-kecil tu, itu dikatakan pokok tumbuhan kimbang. Biasanya dalam kolam tu kalau kita tak buang airnya, lama kelamaan akan ada pokok kembang, pokok yang kecil-kecil yang hijau-hijau, yang hijau-hijau yang ada atas muka air itu, itulah pokok kembang. Maka pokok ni yang ada bau dia. Maka air mana apabila ada kembang padanya, dia akan berubah baunya. Daripada air tak berbau, maka jadi berbau. Jadi tetapi kembang ni macam mana kita nak lari? Dia jenis dia tumbuh kat air. Kalau ada. Jadi mana tak terpaksa kita buang. Seperti jenis pokok, jenis keladi. Semuanya juga keladi yang ada yang telapun di atas muka air. Maka akar dia dalam air, daun dia di atas air. Maka itu pun tak mengapa juga. Dan artal, ini saya tak pasti tu baca macam mana tu. Artal, tapi kita maklum dengan katanya mi'tal. Mi'tal. Dan belerang. Belerang ni apa benda? Belerang ni benda yang kuning-kuning. Yang setengah daripada bahan benda yang nak buat letupan. Dia setengah daripada alat nak menyalakan api. Seperti apa? Yang masa dulu tu yang apabila nak nyalakan api tu dia guna lidi tu. Ada lidi-lidi tu masuk dalam kotak tu, ada dekat kat tepi dia tu. Apabila kita nak guna tu, kita pegang lidi dia, kita letak, kita garu di kotak tu, apa dia panggil. Maka yang kat kepala dia yang hijau, yang merah-merah atau hitam-hitam tu, setengah daripadanya masuk belerang juga. Lepas tu yang benda tu yang orang Cina guna tu. Ya.
yang orang Cina apabila raya dia cucur jadi meletup tu. Yang benda kat dalam tu yang hitam-hitam tu ada setengahnya masuk belerang juga. Dan belerang seperti adalah kalian keduanya. Seperti adalah kalian keduanya. Yang ini tepat tetap bagi air. Tepat tetap bagi tal dan belerang. Jadi maksud di sininya, jadi tepat air itu ada belerang, tepat air itu ada tal. Maka air itu bau belerang, bau tal. Jadi di sini masalahnya seperti apa dia? Seperti lumut, seperti kimbang, seperti artal, seperti belerang dan sebagainya. Jadi benda ni air ada kat situ, benda tu ada kat situ. Contohnya kita gali telaga masalah. Kita gali telaga, maka air adalah kat dalam telaga kita, tetapi sebelah bawah bagi telaga kita tu ada belerang masalah. Jadi maknanya tak boleh lepas air itu daripada belerang sebab kita katanya kawasan tu ada belerang. Artinya kawasan tu ada minyak tal masalah. Maka air kita jadi berbau dengan bau minyak tal itulah, berbau dengan bau belerang itulah. Jadi tempat ladungan air itu ada belerang. Itu mana klien, mana tempat ladungan dia, tempat asal dia dalam tanah tu ada belerang, ada tal ke masalah. Atau ada benda-benda yang apa yang jadi berbau, maka itu tak mengapa. Sama juga kita katanya orang dulu ia gali telaga, kemudian ada pokok, akar bagi pokok tu masuk dalam telaga. Maka akar tu besarlah. Akar suatu pokok tu besarlah. Berletang lintang di atas telaga, dalam telaga sebelah dalam tu. Jadi air telaga itu bau akar kayu itu. Maka kira katanya tempat duduk air itu ada akar kayu masalah. Maka jadi maknanya kita tak terpaksa kena masuk dalam telaga potong buang kayu, akar kayu itu. Maka itu nak buat macam mana? Jadi mana tak terkaya, mana kita nak lepaskan air telaga kita daripada akar kayu itu tak boleh. Melainkan kena masuk dalam telaga, kena potong. Itu tak dipaksakan buat gitu. Jadi maka air telaga kita tak bau, jadi berbau dengan bau akar kayu itulah. Maka itu tak mengapa. Atau dengan tanah, yakni yang berubah dengan tanah. Air yang berubah dengan sebab tanah. Dan garam laut, jikalau dijatuh keduanya ke dalam air sekalipun. Atas kaul, itu barangkalinya kaul mu'tamadnya. Jadi air berubah dengan sebab tanah. Biasanya tengok musim ketika banjir tu airnya daripada air hujan lah, jernih lah. Tetapi apabila dia jatuh kat bumi, dia mengalir, bercampur dengan tanah, maka air itu jadi keruh. Air banjir itu asal daripada hujan, dia jadi keruh. Keruh tu dengan sebab bercampur dengan tanah. Maka bercampur dengan tanah, maka itu tak mengapa. Walaupun dimasukkan tanah air yang jernih-jernih, dalam suatu bekas kita capakkan tanah masuk ke dalam air sekalipun, maka tak mengapa, masih jadi air mutlak lagi. Tu dia katanya yakni berubah dengan tanah dengan sebab tanah. Apabila dia lalu kat tanah, maka air itu berubah jadi air tanah. Seperti masa dulunya apabila dia ambil air daripada sungai, dia tarik air daripada sungai, tarik air daripada telaga, maka dia buat lorong, dia galikan lorong atas tanah. Maka dia tak ada buat semindak lah zaman dulu tu. Untuk nak tanam ke masalah, untuk nak berjirus ke masalah, maka dia cebokkan air masuk dalam lorong yang dia gali daripada dia buat lorong, dia buat parit. Parit tu tanah betul-betul.
Maka air daripada air sungai jernih, jernih suci, jernih. Tetapi apabila masuk dalam lorong tu, maka air lalu mengikut lorong itu, maka air itu jadi keruh dengan sebab lorong tu, parit itu parit yang parit tanah masalah. Maka itu tak mengapa. Dan begitu juga dia katanya dan garam laut. Sebut kata garam laut untuk nak keluarkan garam bukit. Sebab garam laut ni asalnya air. Garam laut ni asalnya air, maka air masuk dalam air tak mengapa lah. Sebab masin air laut itu asal jadian dia, tak ada masalah. Maka kalau air biasanya, kalau kita masukkan garam, maka tak mengapa. Tak hilang, masih jadi air mutlak. Sebab garam ni apa dia? Air juga. Sebab tu setengah ulama katanya, kalau kita nak ambil wuduk, kita ada garam satu gantang masalah. Kita ada garam, kita tidak ada air. Kita ada garam, garam laut lah, bukan garam bukit. Kita ada garam laut, satu gantang masalah. Kemudian apabila kita tak ada air nak ambil wuduk, kita masukkan garam itu. Kita ambil garam satu gantang, masuk dalam puyuk, letak di atas api. Apabila masuk letak atas api itu, lama-lama dia jadi cair. Apabila dia jadi cair itu, boleh kita nak ambil wuduk. Sebab garam tu apa dia? Air laut. Maka air laut setengah daripada air mutlak. Sebab tu kalau air biasanya dimasukkan garam ke dalamnya, maka tak mengapa. Sebab tu dia tanya dalam garam laut, dan jikalau dijatuh, yakni dimasukkan. Dijatuhkan, yakni dimasukkan keduanya, tanah dan garam laut, di dalam air sekalipun, atas kaum muktamad, tak mengapa. Tak mengapa. Sebabnya garam laut, air laut. Tanah, biasanya air itu daripada tanah. Airnya, kalau bukan air hujan, macam mana kita nak lari pada tanah? Kalau air sungai pun, tanah juga. Kalau air telaga pun tanah juga, mata air pun tanah, daripada tanah juga. Maka tak boleh kita nak lepas. Atas kaul muktamad. Bahwasanya yang berubah dengan suatu daripada empat ini, bahwasanya yang berubah dengan suatu daripada empat ini, mana empat? Yakni berubah dengan benda yang suci, yang mujawir, yang pertama tadi, dan yang mukhalid, yang tiada terkaya air daripadanya, dan tanah dan garam laut dinamakan air mutlak jua. Inilah kaum yang muktamad. Begitulah. Jadi pendek katanya, masalah air masuk tanah masalah, atau jadi keruh dengan sebab tanah, air jadi masin dengan sebab masuk garam, maka air itu asalnya air mutlak. Maka apabila masuk tanah, masuk garam, kena tanah, kena garam, maka itu masih jadi air mutlak lagi. Dan juga air yang masuk benda mujawir yang suci seperti air biasa, air kosong, kat dalam tepayan tu, orang dulu dia ambil air, daun pandang, masuk dalam air itu. Maka air itu jadi bau daun pandang. Maka itu tak mengapa juga. Sebab daun pandang itu adalah benda yang suci, yang mujawir. Gitu. Dan begitu juga mukhalid. Mukhalid tu seperti air tu jadi berubah warnanya sebab berlumut. Air itu berubah baunya sebab adalah belerang tempat simpanan air itu. Maka itu tak mengapa, masih jadi air mutlak lagi. Itu mengikut kaum muktamad. Adapun kaum yang berkata bahwasanya berubah dengan yang empat ini bukan lagi air mutlak, serta harus jiwa bersuci dengan dia. Jadi ini dua pendapat. Tetapi hasil daripada dua pendapat, boleh kita nak guna untuk mengakatkan hadas dan untuk menyuci keduanya. Untuk menyuci daripada najis, di atas dua-dua kaul. Tapi kaul yang muktamad, dia katanya air yang berubah dengan sebab masuk benda yang suci yang mujawir,
dan berubah dengan sebab mukhalid yang tiada terkaya air daripadanya, berubah dengan sebab tanah, berubah dengan sebab garam, kaum muktamad dia kata masih jadi air mutlak. Tidak berubah, tidak terhilang daripada nama air mutlak. Jadi masih jadi air mutlak lagi. Walaupun masuk kena tanah, walaupun masuk garam, walaupun dimasukkan daun pandang ke masalah, atau air itu berlumut ke masalah, maka air itu masih jadi air mutlak. Tetapi kaum yang kedua dia katanya, dan adapun kaum yang berkata bahwasanya berubah dengan yang empat itu, dengan empat itu dengan benda yang suci, yang mujawir, dan benda yang mukhalid yang tiada terkaya daripadanya, dan tanah dan garam itu, air yang berubah dengan mana-mana, dengan sebab mana-mana satu pada empat yang tersebut itu bukan lagi air mutlak. Dah bukan air mutlak. Dah bukan air mutlak. Tetapi serta harus jua suci, bersuci dengan dia. Bersuci itu mana? Mengangkat hadas, membasuhkan najis. Kerana dimudahkan atas segala hamba. Jadi mengikutkan yang kedua, air yang berubah dengan sebab empat perkara tadi dah bukan air mutlak. Dah bukan air mutlak. Tetapi syarak mengharuskan, membolehkan untuk kita guna mengangkat hadas dan basuhkan najis. Tetapi kalau kira dah bukan air mutlak. Dah bukan air mutlak, tetapi nak guna tu boleh. Nak guna untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis tu boleh sebab dimaafkan. Tapi kalau tanya air mutlak ke tidak, bukan. Dah bukan air mutlak. Boleh guna ke tidak untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis? Boleh sebab dimaafkan. Dimaafkan itu kerana apa? Kerana nak bagi kemudahan untuk kita hamba. Untuk kita mukallaf. Sebab kalau contohnya air itu, kalau tempat yang susah nak dapat air itu, dia apabila hujan tu dia simpankan air hujan. Dalam bekah yang besar-besar kemasalan. 3-4 bulan dia tak guna lagi. Apabila lama-lama kelamaan dia baru nak guna, 5 bulan 6 bulan baru dia buka nak guna. Tengoknya air itu dah berlumut. Kalau sekiranya kalau air itu dah berlumut, tak boleh, tak jadi air mutlak, tak boleh nak guna, maka susahlah kitanya. Maka dengan sebab itulah jadi syarak dimaafkan air berlumut dan sebagainya, seperti 4 perkara tadi itu dimaaf kerana untuk nak bagi kemudahan di atas hamba Allah Ta'ala. Maka iaitu diistisna daripada air yang bukan mutlak yang dapat menyucikan. Maka kita mengikutkan yang kedua ini, maknanya air yang bukan air mutlak boleh kita nak guna untuk menyuci, tetapi atas jalan istisna, bukan dengan secara asal. Jadi pendek katanya kesimpulan daripada dua kaum ini, boleh kita nak guna semata untuk menyuci, untuk mengangkat hadas dan untuk menyucikan daripada najis, boleh kita nak guna. Mengikut dua-dua kaum ini. Tetapi kalau kita mengikut pandangan kaum yang pertama bahwasanya air yang berubah dengan sebab empat perkara tadi adalah air masih jadi air mutlak lagi. Jadi apabila masih jadi air mutlak lagi, mana tak payah kita istisna, tak payah kita dimaaf dah. Tak payah kita kata dimaaf tu, bukan tak payah kita hukumnya begitu. Tetapi kalau kita mengikut kaum yang kedua, dia kata air itu apabila berubah dengan mana-mana satu daripada 4 sebab tadi, dah bukan air mutlak. Jadi bukan air mutlak. Tetapi di sini dimaafkan, diistisnakan untuk kita guna untuk mengangkat hadas dan membasuhkan najis. Kerana apa? Kerana nak bagi kemudahan. Dibagi kemudahan kepada hamba Allah, maka diistisnakan. Air bukan air mutlak, boleh guna juga. Jadi pendek katanya, yang air yang bukan air mutlak boleh kita nak guna untuk menyuci. Apabila dia tu berubah dengan sebab mana-mana satu daripada 4 sebab tadi. Begitulah. Jadi dua pandangan. Jadi kita ambil kesimpulannya, air yang berubah dengan sebab 3 tadi, berubah dengan sebab benda suci yang mujawid, yang seperti
dalam kitab tu dia kata bubuh sebab masuk kayu garu. Yang saya misalnya air yang bubuh dengan sebab dia masukkan daun pandang, dia masukkan bunga mawar, bunga melur ke masalah. Masalah yang keduanya, mukhalid yang tiada terkaya air daripadanya. Ini benda yang bergaul, yang bersedaging dengan air, yang tetapi air tak boleh lepas daripadanya. Seperti bubuh dengan sebab berlumut dan kembang dan sebagainya. Dan air bubuh dengan sebab lalu kat tanah, artinya masuk tanah. Atau air yang bubuh dengan sebab masuk garam. Maka boleh kita guna, masih boleh kita guna untuk mengangkat hadas dan membasuhkan najis lagi. Kemudian katanya maka adalah yang dinamakan kait yang lazim itu iaitu air cuka. Ini kembali kepada asal tadi. Jadi air mutlak, apa dia air mutlak? Dia kata kita ulang balik kepada asal masalah pada katanya maka adapun air yang menyucikan itu air yang mutlak, yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim. Jadi air mutlak tu air yang tidak dikaitkan dengan kait yang lazim. Kalau kata air mutlak tu air saja-saja begitu. Tapi kalau kait yang tak lazim seperti kata air dikaitkan dengan sungai, dengan telaga, dengan periginya begitu. Kalau tak sebut telaga pun tak ada masalah. Kalau tak sebut sungai pun tak mengapa. Itu kait yang tak mesti. Adapun di sini nak cerita air yang bukan air mutlak sama sekali. Air yang tak dapat tidak kita kena kait. Kait itu kait yang mesti, yang lazim. Maka adalah yang dinamakan kait yang lazim itu seperti air cuka. Kita ni benda cair, kita panggil air semua. Dalam bahasa kitabnya, dia panggil air kesemuanya. Kopi, kita panggil air kopi. Teh, kita panggil air teh. Jus, kita panggil air buah. Air kelapa, air tebu. Begitulah. Cuka, kita panggil air cuka. Kita panggil air kesemuanya. Malaikat minyak. Minyak tu bukan jenis air. Seperti air cuka. Tengok. Yang masam-masam tu. Kalau kita tak sebut cuka di belakang dia, nak tahu tak kena atas benda apa? Tak tahu. Maka itu nak kepada benda suatu benda cair air yang masam-masam tu, yang daripada nira ke daripada air buah-buah ke masalah, maka itu kalau kita tak sebut cuka di belakang tak tahu benda. Maka air dikaitkan dengan cuka, maka cuka tu dikatanya kait yang lazim, yang mesti. Atau air gulai. Gulai lah, kuah gulai tu. Maka kalau sebut air saja tak tahu kata gulai lah. Kita kena sebut air gulai, air gulai. Begitulah. Air sup, air jus, air kelapa, air tebu, air teh, air kopi. Katalah lain-lain lagi banyak sekarang. Itu dikata kait yang mesti. Kita tengok, kalau tak sebut gulai, kita sebut air saja tak sebut gulai, nak dapat makan gulai ke tidak? Tak dapat kuah gulai kita. Tengok, kita nak minum air kelapa, kalau sebut kata nak air satu bekas, nak air, kalau tak sebut kelapa tu, selepas pada kata air tu, tak tahu kandak lah kita. Nak air satu bekas, satu botol, biasanya orang bagi air kosong, air mineral. Tapi kalau nak minum air kelapa, kena kata kelapa kat belakang tu kena kait. Maka kait itu kait yang lazim. Maka air, mana-mana air apabila dikaitkan dengan kait yang lazim, yang mesti, maka bukanlah air mutlak. Sebab mutlak tu mana tak terkait, terlepas daripada kait. Begitu. Dan umpama keduanya, umpama air cuka dan air gulai, banyak lagi lah.
atau barang yang tiada disebut malaikat dengan kait. Atau benda atau barang tu air lah, yang tiada disebut malaikat dengan kait. Kan nak sebut, nak panggil benda tu, nak cerita pasal benda itu, nak sebut benda itu, dia sebut dengan kait semata. Seperti air mawar. Kalau air tu lain, kalau air saja-saja air tu lain, kalau mawar tu lain. Mawar tu bunga kat pokok tu, itu mawar. Apabila nak air mawar, kena kata air mawar. Air mawar. Itu jadi maknanya dia ni, itu benda ni, air mawar ni orang kitanya tak sebut air saja, orang kita tak sebut mawar saja. Apabila nak kepada dia tu air mawar. Kalau biasanya dia guna pada ketika mandi jenazah ni, ketika nak mandi, nak kafan jenazah tu guna air mawar. Maka kita nak beli tu, kalau kita nak beli tu, kalau tanya, kalau kita beritahu kepada penjual, saya nak air, tak kena atas air mawar. Kata saya nak beli mawar, orang bagi bunga lah. Tapi kalau sebut saya nak air mawar, orang tanyalah, penjual tanyalah nak berapa botol, dia akan tanya begitu. Jadi tak sebut malaikat, kena ada kait dia. Jadi cakapan orangnya begitu. Maka ini pun bukan air mutlak. Jadi air mawar jenis itulah, jenis air mawar, air kelapa, air tebu, apa semuanya bukan air mutlak. Maka suci pada dirinya tak boleh menyucikan yang lain. Diri dia seperti air tebu, air kelapa, air kopi, apa semuanya, benda tu suci. Suci saja boleh kita minum lah. Boleh kita minum kalau kena pakaian tak payah basuh lah, sebab benda suci. Tapi nak menyuci itu tak boleh. Atau air yang dafik. Atau air dafik. Dafik tu bahasa Arab. Dafik tu makna bertolak-tolak. Ialah air mandi. Air mandi itu air yang dafik. Dafik tu dia air mandi itu dia dia keluar tu, cara dia keluarnya kalau orang lelaki lah. Cara dia keluar tu dia tak macam keluar air kencing. Sebab air kencing dia keluar tu, dia keluar steriknya begitu lah. Macam kita buka peli, macam kita buka air keluar kat paipnya begitu lah. Ya tu steriknya begitu lah. Tetapi kalau air mandi tu dia keluar, dia putus, dia keluar, dia putus, dia tak dikeluar sterik macam air kencing. Itu mana dafiq yang bertolak-tolak. Keluar putus, begitu. Dan demikian lagi air yang berubah yang banyak dengan mukhalid yang terkaya air daripadanya yang lagi akan datang. Kita akhir di situ dulu. Maka pada katanya dan demikian lagi air yang berubah, demikian lagi itu maknanya bukan air mutlak. Demikian lagi maknanya dah bukan air mutlak. Maka kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sama lagi pada kata dan demikian lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma faznahu wa ma sami'nahu فردد علينا وافتح يد إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.